Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya Muhammad Shah Musa. Statistik upah pekerja sektor formal suku tahunan diterbitkan buat julung kali bagi memenuhi permintaan yang meningkat kepada maklumat kedudukan gaji rakyat Malaysia. Inisiatif Jabatan Perangkan Malaysia DUSM itu juga bertujuan membantu kerajaan menggubal dasar serta memantau isu berkaitan gaji juga upah secara berkala dan terperinci. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata antara dapatan utama yang diterbitkan dalam laporan itu termasuk statistik upah mengikut jantina, umur, sektor serta taburan upah pekerja mengikut negeri dan kelas upah. Penghasilan data granular pada frekuensi jangka pendek ini bakal menjadi struktur asas kepada penyelesaian isu pekerja. Ia turut menyediakan perspektif kepada usaha mentransformasikan struktur gaji serta menjadi salah satu pembelit ubah penting dalam kajian mendalam berkaitan lanskap perburuhan negara. Tambahnya, hasil laporan boleh digunakan sebagai alat pemantauan bagi menangani isu dalam pasaran buruh. Ini termasuk isu kesenjangan upah antara sektor ekonomi, etnik dan kawasan ketidakcukupan, simpanan umur persaraan serta bantuan sosial. Pada masa yang sama, DUSM turut membangunkan sistem analitik maklumat pasaran buruh sebagai usaha pengukuhan dan penjajaran semula pasaran buruh untuk pertumbuhan inklusif dan mampan. Pelaksanaan inisiatif yang digariskan di bawah kerangka ekonomi madani memperkasa rakyat mampu direalisasikan kerajaan. Ketika menyatakan komitmen itu, Timbalan Menteri Kewangan Dato' Sri Ahmad Maslan menjelaskan kerangka ekonomi madani dilaksanakan dengan mengambil kira kemampuan jumlah perbelanjaan mengurus sebanyak RM289.1 bilion yang telah diperuntukkan dalam belanjawan tahun ini. Pihak kementerian juga turut digalak menggunakan keseluruhan sumber yang telah diperuntuk dalam melaksanakan inisiatif yang digariskan di bawah kerangka ekonomi madani. Dalam pada itu, beliau memaklumkan sesi libat urus berkaitan belanjawan 2024 yang berlangsung sejak beberapa minggu lepas telah memberi penekanan kepada usaha memperkasakan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Kerangka digitalisasi dalam ekonomi madani dapat mewujudkan peluang pekerjaan luas kerana merangkumi pelbagai sektor antaranya pengaturcaraan, keselamatan cyber dan e-dagang. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil menjangkakan antara 500,000 peluang pekerjaan telah pasti terdapat dalam 3 sektor itu kerana perkembangan teknologi kini memerlukan penekanan kepada semua aspek berkenaan. Hasrat salah satu syarikat beliau, Tesla, untuk meletakkan ibu pejabat, regional headquarters di Cyberjaya. Okay. Semua ini saya percaya tidak mampu berlaku tanpa kestabilan politik, tanpa hala tuju pertumbuhan ekonomi yang jelas dan mampan, serta kesungguhan terutama dari segi political will, untuk melaksanakan beberapa perubahan. Jelas kita lihat dari segi ekonomi. Dalam hal itu, beliau berkata antara hasrat ekonomi madani yang ditegaskan Perdana Menteri adalah dengan menekankan konsep penghiliran dan dengan itu penyediaan peluang pekerjaan yang berkemahiran itu lebih tinggi. PRU DUN ke-15 penyokong parti bertanding dinasihat tidak melakukan khianat sepanjang tempoh berkempen. Jelas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail perbuatan itu tidak sihat kepada politik baharu Malaysia. Ini bukan politik tahun 60-an, 70-an dahulu kan. Tapi bila ada perbuatan seperti itu, pertama reaksi saya itu adalah insiden yang sangat dikesali. Dan sudah tentu pihak berkuasa yang berkenaan, baik di peringkat Polis Diraja Malaysia ataupun SPR sendiri, dia ada jawatankuasa pemantau. Pembangunan berterusan berupaya membantu meningkatkan ekonomi penduduk setempat. Justru daftar pemilih mengharapkan tawaran calon dan parti bertanding mampu merealisasikan pembangunan baharu di kawasan mereka. Siapa yang
apa pegang di kawasan Sungai Dua ni, kita minta apa bantuan ke atau ucapan yang kita minta, kalau boleh dapat mai tengok apa yang kami perlukan kan. Jadi itulah harapan kami, walaupun siapa yang pegang kawasan Sungai Dua. Kami naklah supaya ekonomi kami bertambah baik untuk semualah peniaga-peniaga yang ada di kawasan Sungai Dua. Boleh faham kami apa-apa pun kalau kita ada dalam masalah apa, majlis kacau apa, kita boleh minta bantuan kat dia. Macam itulah. Kami nak macam itulah kan. Boleh faham kami. Sebab kami ni orang meniaga, banyakkan sini orang meniaga. Kami pun teringin nak tengok perubahan pembangunan baru di kawasan ni lah, Sungai Dua. Dan ini pun reaksi calon BN Dun Sungai Dua, Datuk Dr. Sheikh Hussein Maidin. Mereka mengharapkan bahawa lebih banyak benda-benda baik, terutamanya pembangunan dapat dibawa ke sini. Jadi saya beritahu apabila kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan ini sinonim, maksudnya kerajaan yang sama, benda itu akan lebih mudah. Dun Sungai Dua menyaksikan pertembungan 1 lawan 1 antara calon BN Datuk Dr. Sheikh Hussein Maidin dan Pesuruhjaya PAS Pulau Pinang Muhammad Fauzi Yusof. Memulakan perniagaan membuat doh roti canai secara kecil-kecilan hanya dari rumah semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP lalu. Kini Muhammad Azrin Israq telah berjaya menghasilkan produk berbola tepung untuk roti canai, martabak dan lempeng dalam kuantiti yang besar. Lebih membanggakan apabila beliau kini mempunyai sebuah kilang. Semua kejayaan itu bermula dengan bantuan tekun. Okey, alhamdulillah daripada tekun saya dapat pembiayaan dan saya boleh move daripada home base business. Sekarang saya dah buka kilang lah untuk produk saya. So startup dia daripada tekun punya pinjaman. So amat baguslah untuk apa panggil low range daripada bawah untuk kita pergi ke next level. Tapi dalam bahagian untuk pendidikan ataupun improvement usahawan itu sendiri, alhamdulillah tekun pun ada juga sediakan untuk kita punya seminar ataupun bengkel-bengkel. Manakala bagi pengusaha batik Nur Hawati Syari pula, selepas berhenti kerja, beliau yang punya minat dalam pembuatan batik memilih industri kraft ini untuk menyambung rezeki. Dan saya terlibat tekun sebab saya masalah kekangan modal lah. Jadi kita mohon bantuan tekun dan selama 4 tahun lah saya ada pinjaman dengan tekun, bawah tekun. Membantulah untuk beli modal bahan-bahan warna untuk buat batik dan macam kain. Maksudnya sangat membantu dan sekarang saya banyaklah produk boleh pasar masuk ke, dan tekun juga bagi peluang macam hari ini kan. Dia bagi kita buka booth kat sini untuk perniagaan ni, jadi untuk dikenali lah macam tu. Terima kasih kepada Tekun. Bagi peniaga PES dan perkhidmatan Retot, Zuraida Abdul Kadir pula, peluang pinjaman yang diberi Tekun menjadi suatu kelebihan kepada usahawan kecil. Menjadi usahawan tekun ni adalah satu orang kata advantage lah, sebab kami ada mendapat pinjaman tekun untuk memulakan perniagaan. Jadi orang kata usahawan-usahawan kecil ni memang orang kata ada rasa sangat bersyukur lah dengan adanya bantuan, kita dapat mengembangkan lagi perniagaan kita. Dan at the same time, insya-Allah lah Tekun akan terus monitor dan mungkin akan datang Tekun akan terus membantu kami lagi untuk melebarkan lagi kami punya perniagaan. Perkembangan luar negara, bekas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengaku tidak bersalah atas pertuduhan jenayah berkonspirasi untuk mengubah keputusan pilihan raya 2020 dan menipu rakyat. Trump membuat pengakuan itu semasa pendengaran pertuduhan di sebuah mahkamah di Washington. Pada sesi itu, Hakim Magistrate Mozilla Upadhyaya membacakan 4 pertuduhan jenayah terhadap Trump setebal 45 muka surat yang membawa hukuman penjara maksimum.
Timbalan pendakwa Jack Smith membuat pertuduhan bekas presiden tersebut berkonspirasi menipu republik itu dan berkonspirasi menghalang prosiding rasmi serta cuba melucutkan hak pengundi dengan tuduhan palsu bahawa beliau memenangi pilihan raya. Jelasnya tujuan konspirasi itu adalah untuk mengubah keputusan yang absah pada pilihan raya presiden 2020 dengan secara sedar menggunakan dakwaan palsu bagi menipu keputusan pilihan raya. Taufan Khanun dijangka membadai Okinawa, Jepun sekaligus meningkatkan kebimbangan kerosakan berterusan di lokasi yang dilanda hujan lebat dan angin kencang sejak 2 hari lepas. Menurut agensi meteorologi Jepun, ribut berkenaan kini berada di Laut Cina Timur selain dilaporkan hampir tidak bergerak mengikut ramalan. Ribut itu hilang kekuatan tetapi masih membawa angin 126 km per jam dan tiupan sehingga 180 km per jam. Berlegar kira-kira 270 km utara barat laut Pulau Miyako, Okinawa setakat pukul 7 pagi tadi diramal akan membuat pusingan mendadak ke timur petang nanti dengan mula menuju ke utara ke arah Pulau Utama Jepun pada Selasa depan. Kira-kira 53,000 isi rumah di Okinawa atau 8% rumah yang dilindungi kekal terperangkap tanpa bekalan elektrik untuk hari ketiga. Perkembangan sukan, Perak FC bangkit daripada ketinggalan untuk melakar kejutan menewaskan Kedah Darul Aman KDFC dalam aksi Piala Malaysia malam tadi. Pertembungan berlangsung di Stadium Perak menyaksikan skuad The Box Gaurus mencatat kemenangan 3-1 sekaligus membawa bekalan selesa dalam aksi timbal balik di Darul Aman. Pasukan pelawat bagaimanapun terlebih dahulu di depan seawal minit pertama menerusi tandukan ketua pasukan Manuel Ott. Gol penyamaan Perak FC hanya hadir pada awal babak kedua menerusi sepakan penalti yang disempurnakan kapten pasukan Luciano Goicoechea. Skuad kendalian Yusri Ceklah meledak gol kedua 7 minit kemudian hasil jaringan Luka Milanovic yang memanfaatkan bola hantaran Firdaus Sayyadi. Situasi Kedah yang bermain 10 orang selepas Rodney Kelvin dilayangkan kad merah dimanfaatkan sepenuhnya Perak dengan gol ketiga yang disumbangkan Hakimi Man Issa pada minit ke-86. Tamat perlawanan, Perak FC 3, Kedah 1. Kedua pasukan akan bertembung dalam aksi timbal balik di Stadium Darul Aman pada 18 Ogos. Aksi di Stadium MBPJ menyaksikan juara 33 kali Piala Malaysia. Selangor FC juga bangkit daripada ketinggalan menewaskan PDRM FC 4-1. PDRM terlebih dahulu membuka jaringan menerusi penyerang Muhammad Hadi Fayad Abdul Razak pada minit ke-25. Penyerang import Selangor Aaron Del Valle Rodriguez menaikkan semangat pasukan dengan meledak 2 gol pada minit ke-57 dan 63. 2 lagi jaringan skuad The Red Giants masing-masing disumbangkan pemain pertahanan Haris Haikal Adam Afkar dan pemain import Yohandri Jose Orozco Huhia. Kedua pasukan akan bertemu dalam aksi timbal balik pada 19 Ogos. Hoki Trofi Juara Asia ACT, skuad negara memulakan kempen dengan langkah kanan selepas berjaya menumpaskan Pakistan 3-1 dalam aksi yang berlangsung di Stadium Hoki Maya Radhakrishnan, Chennai, India. Skuad Speedy Tigers membuka jaringan pada suku kedua menerusi jaringan Firhan Ashari. Anak buah Arus Barash meledak gol kedua seminit kemudian bermula dengan gerakan lincah Faizal Sahari sebelum tenang disudahkan Firhan. Penyerang negara Shallow Silveres terus menambah derita Pakistan untuk menjadikan kedudukan 3-0 pada suku ketiga. Pakistan yang menggandakan asakan selepas itu berjaya memperoleh gol sagu hati yang dijaringkan Abdul Rahman pada babak akhir perlawanan. Berita tengah hari berakhir di sini. Terus setia bersama Berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Salam Malaysia Madani. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuh harapan. Assalamualaikum.